wabarakatuh. Nama saya Nur Najih Hamdi Sangidun. Hari ini saya akan menceritakan tentang Hari Raya Aidilfitri. Yang pertama, kita akan lihat kepada latar belakang dan sejarah Hari Raya Aidilfitri. Yang kedua, kita akan melihat kepada cara untuk menghayati dan mengingati Hari Raya Aidilfitri. Dan yang terakhir, kita akan melihat kepada kesan dan iktibar daripada Hari Raya Aidilfitri. Hari Raya Aidilfitri disambut pada 1 Syawal tahun Hijrah. Perayaan tersebut juga dikenali sebagai Hari Raya Puasa, Hari Lebaran atau Hari Raya Fitrah. Sebelum ajaran Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di kota Mekah, masyarakat Arab Jahiliyah Arab telah menyambut dua hari raya iaitu perayaan Nairuz dan Mahrajan. Kedua-dua perayaan ini merupakan tradisi yang berasal dari zaman Persia kuno. Kaum Arab Jahiliyah menyambut perayaan itu dengan tarian seperti tarian perang dan ketakasan selain menyanyi dan memakan makanan enak dan minuman memabukkan. Hari Raya Aidilfitri pertama kalinya disambut oleh umat Islam selepas Perang Badar pada 17 Ramadan tahun kedua Hijrah. Dalam peperangan itu, umat Islam berjaya meraih kemenangan walaupun hanya 319 orang tentera muslimin menentang 1,000 pasukan kafir Quraisy. Pada tahun itu, Rasulullah SAW dan para sahabat merayakan dua kemenangan, iaitu kejayaan dalam Perang Badar dan kejayaan menakluk hawa nafsu sepanjang sebulan berpuasa. Diriwayatkan, Rasulullah SAW dan para sahabat menunaikan solat Aidilfitri yang pertama dalam keadaan luka-luka yang masih belum pulih dan letih akibat Perang Badar. Menurut Ibnu Katsir, pada Hari Raya Aidilfitri yang pertama, Rasulullah SAW pergi meninggalkan masjid menuju ke suatu kawasan lapangan dan menunaikan solat Aidilfitri di situ. Apabila tarikh Hari Raya telah ditentukan dengan melihat anak bulan, umat Islam akan bertakbir dan bertahmid sambil memuji kebesaran Allah. Bertakbir pada tarikh 1 Syawal bersempena Aidilfitri merupakan satu amalan yang disyariatkan dalam Islam. Takbir pada hari Aidilfitri bermula ketika terlihatnya anak bulan dan berakhir setelah selesainya kemuncak hari raya iaitu ketika imam selesai berkhutbah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Antara syiar yang paling utama dalam menyambut Aidilfitri adalah pelaksanaan solat Aidilfitri sebanyak 2 rakaat oleh seluruh umat Islam. Sebelum berangkat menuju ke tempat pelaksanaan solat Aidilfitri, umat Islam juga disunahkan mandi di pagi hari raya sebagaimana mandi wajib dan menjamu makanan kerana perbuatan ini bertujuan menutup segala andaian bahawa dibenarkan berpuasa pada hari raya. Umat Islam digalakkan menghiaskan diri dengan pakaian yang indah-indah pada hari raya. Bagi kaum wanita pula, walaupun disunahkan memakai pakaian yang cantik, namun mereka hendaklah menghindari dari memakai pakaian yang bercorak-corak serta perhiasan yang lebihan sehingga menarik perhatian golongan lelaki. Selain itu, majoriti umat Islam di Malaysia akan mengucapkan antara satu sama lain pada hari Lebaran dengan ucapan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Pada zaman moden ini, kebanyakan masyarakat Islam di Malaysia menggunakan media sosial seperti Facebook dan WhatsApp untuk memberikan ucapan kepada saudara mara dan rakan-rakan. Di samping itu, umat Islam juga digalakkan mengerjakan puasa sunat 6 hari pada bulan Syawal. Cara yang paling afdal untuk melaksanakannya adalah memulakan berpuasa sesudah Hari Raya Aidilfitri secara berturut-turut bermula pada 2 Syawal sebagaimana yang ditetapkan oleh para ulama. Amalan yang patut dilakukan pada Hari Raya Aidilfitri ialah amalan berziarah. Amalan ini adalah bertepatan dengan suruhan agama Islam itu sendiri. Mereka akan berkunjung ke rumah jiran tetangga, sanak saudara dan rakan taulan pada Hari Raya. Pada asasnya, Hari Raya adalah hari untuk bergembira, bermaaf-maafan dan hari untuk mengeratkan tali persaudaraan di kalangan umat Islam di samping meraihkan kejayaan beribadah kepada Allah. Satu lagi budaya yang lazim berlaku dalam sambutan Hari Raya ialah pemberian duit raya. Islam tidak melarang pemberian ini, asalkan tidak melampaui konsep pemberiannya itu. Simbol terkenal bagi perayaan Hari Raya Aidilfitri di Malaysia ialah ketupat. Ketupat adalah juadah istimewa yang masih dihidangkan sehingga hari ini. Ketupat adalah nasi yang dikukus di dalam anyaman daun kelapa atau daun palas dan selalunya dihidangkan bersama rendang. Juadah-juadah yang lain termasuklah lemang, lontong, dodol dan kuih raya. Antara kesan dan iktibar yang kita dapat daripada sambutan Aidilfitri ini ialah dapat mewujudkan hubungan sesama manusia walaupun mungkin ada dalam kalangan mereka yang bergaduh dan tidak baik antara satu sama lain sebelum ini. Tetapi kerana adanya nilai yang ada dalam Aidilfitri itu, hubungan mereka dapat dipelihara dan tali silaturahim itu dapat dikekalkan.
Silaturahim harus dikekalkan dan dipelihara oleh setiap umat Islam. Ia bukan sahaja ketika menyambut Aidilfitri, tetapi perlulah dijaga setiap masa. Samping itu, keberkatan dan kemeriahan Aidilfitri yang disambut ini haruslah tidak dicemari dengan perkara-perkara yang boleh membawa kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, jauhkanlah diri daripada menyambut Syawal yang mulia ini dengan perkara yang tidak baik seperti pergaulan bebas di antara yang bukan mahram, hiburan keterlaluan yang melalaikan, pembaziran dalam juadah dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sharifah Nur Ain Ashwa binti Said Rusdan. Saya akan meneruskan pembentangan ini dengan Hari Kebesaran Islam di Malaysia, iaitu Hari Raya Aidiladha. Okey, seperti yang kita tahu, setiap 10 Zulhijjah kita akan menyambut Hari Raya Aidiladha. Okey. Pada tarikh 10 Zulhijjah ini merupakan tarikh penting dalam sejarah Islam kerana Nabi Adam dan juga isterinya Hawa dikeluarkan dari syurga dan juga diturunkan ke bumi sebelum berjumpa di Padang Arafah, iaitu di luar bandar Mekah. Okey. Selain daripada itu, ibadah korban juga dikerjakan pada Hari Raya Aidiladha adalah bagi umat Islam mengingati kisah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang sanggup menyembelih anaknya, iaitu Nabi Ismail, kerana ketaatannya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Maka ketika anaknya itu sampai ke peringkat umur yang membolehkan dia berusaha bersama-sama dengannya, Nabi Ibrahim telah berjumpa, di mana Nabi Ibrahim telah bermimpi. Dalam mimpinya Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahnya supaya menyembelih anaknya yang bernama Ismail. Pada keesokan harinya, Nabi Ismail berkata kepada anaknya, "Wahai anak kesayanganku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahawa aku akan menyembelihmu. Apakah pendapatmu?" Maka anaknya menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah Allah akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar." Okey. Setelah kedua-dua Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail bersetuju dengan junjungan perintah Allah SWT itu, maka Nabi Ibrahim pun melaksanakan perintah Allah SWT terhadapnya. Apabila Nabi Ibrahim dan anaknya sampai ke tempat yang dituju, Nabi Ibrahim merebahkan anaknya dan meletakkan iringan muka di atas tombok tanah. Nabi Ibrahim menutup matanya dengan cara yang dirancang oleh anaknya, iaitu Nabi Ismail. Okay. Maka Nabi Ibrahim mengangkat pedang dengan menyebut kalimah Allah, lalu memancung pedangnya pada leher anaknya. Maka terperciklah darah kepada Nabi Ibrahim. Okay. Dengan tangan dan juga badan bergeletar, Nabi Ibrahim lalu membuka mata. Namun alangkah terkejutnya Nabi Ibrahim apabila membuka mata melihat bukan anaknya yang terbaring di atas itu, tetapi adalah seekor binatang kibas. Seterusnya saya akan menceritakan tentang cara sambutan Hari Raya Aidiladha dan juga cara untuk menghayati dan juga mengingati tentang Hari Raya Aidiladha. Okey, pada Hari Raya Aidiladha, orang Islam disunatkan mengenakan pakaian yang wangi, bersih dan juga cantik. Okey. Umat Islam juga akan mengerjakan sembahyang sunat Hari Raya Aidiladha, iaitu sebanyak 2 rakaat. Pada rakaat pertama dengan 7 takbir dan juga rakaat kedua 5 takbir. Okey. Pada kebiasaannya, solat sunat Aidiladha ini dipercepatkan sedikit berbanding dengan solat sunat Hari Raya Aidilfitri. Hal ini kerana supaya dapat memberi ruang kepada umat Islam untuk menunaikan ibadah korban. Okay. Seterusnya, umat Islam disunatkan makan selepas menunaikan solat, supaya makanan yang mula-mula dimakan pada Hari Raya Aidiladha adalah
ialah daging korban yang dikorban. Okey. Selepas bersembahyang, upacara korban akan dimulakan sama ada lembu, kambing, biri-biri atau biri-biri yang dikorbankan akan disembelih secara beramai-ramai di kawasan masjid. Okey. Seterusnya apabila upacara korban selesai, daging korban itu diagihkan kepada fakir miskin. Seterusnya kita pergi kepada kesan dan juga iktibar yang kita dapat yang diperolehi oleh umat Islam ketika menyambut Hari Raya Aidiladha. Okey. Seperti yang kita tahu, antara hikmah disyariatkan ibadah korban adalah bagi meneladani perjuangan pengorbanan dan juga ketaatan Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail terhadap perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang sanggup menyembelih anaknya. Okey. Kehadiran Aidiladha sentiasa mengingatkan kita tentang peristiwa Nabi Ibrahim yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan perintah menyembelih anaknya, iaitu Nabi Ismail sebagai yang terakam dalam surah As-Saffat ayat 102 yang bermaksud maka tatkala anaknya itu sampai ke peringkat umur yang membolehkan dia berusaha bersama-sama dengannya, Nabi Ibrahim berkata, "Wahai anakku, bagaimanakah pendapatmu?" Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Dengan kehendak Allah engkau akan mendapati termasuk dari kalangan orang yang bersabar." Okey. Seterusnya penyembelihan binatang korban merupakan ibadah sunat yang sangat dituntut di dalam Islam yang harus dilaksanakan oleh mereka yang mampu, sebagaimana yang dinyatakan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Kautsar ayat 1 hingga 2 yang bermaksud, "Sesungguhnya kami telah mengurniakan kepadamu wahai Nabi Muhammad nikmat yang banyak, antaranya sungai Al-Kautsar di syurga. Maka dirikanlah sembahyang kerana Tuhanmu dan sembelihlah binatang korban kerana mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala." Okey. Pelaksanaan ibadah korban ini adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tanda kesyukuran kita terhadap segala nikmat dan juga kekayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, ibadah korban juga dapat melihat umat Islam agar dapat mengikiskan sifat mengurangkan sifat tamak dalam diri dan juga melahirkan sifat pemurah hati untuk mendermakan kepada golongan fakir dan juga miskin. Okey. Semangat kata kita sebagai umat Islam diharuskan menunaikan ibadah korban bagi mengeratkan lagi hubungan silaturahim antara umat Islam yang lain. Sekadar itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya akan bercerita tentang asal usul Maulidul Rasul, cara sambutan dan juga kesan kepada umat Islam. Para sahabat tidak pernah pun menyambut Maulidul Rasul, tetapi para ulama mahu untuk membangkitkan rasa cinta kepada Rasulullah dan mereka mengadakan majlis sebagai taktik untuk mengumpul orang ramai bagi memperdengarkan kisah Rasulullah SAW. Antara cara sambutan umat Islam di Malaysia ialah berpuasa, berselawat, mendengar ceramah, mengaji dan juga melakukan perarakan sambil berselawat. Kesan Maulidul Rasul ialah memupuk perpaduan dalam kalangan umat Islam, dan selain itu mereka juga dapat mengukuhkan pegangan agama sesama sendiri, dan terakhir ialah menambahkan ilmu pengetahuan agama dalam. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Siti Nur Izzataina binti Zainal Abidin daripada grup 8 dengan tajuk Hari-Hari Kebesaran Islam di Malaysia. Saya akan membentangkan mengenai sambutan Nuzul Al-Quran.
Nuzul bererti turun atau pindah, iaitu berpindah dari atas ke bawah atau turun dari tempat yang tinggi. Al-Quran pula bermaksud bacaan atau himpunan kerana Al-Quran iaitu untuk dibaca oleh manusia dan di dalamnya dihimpun ayat-ayat yang menjelaskan pelbagai perkara meliputi soal tauhid, ibadah, jinayat, muamalat, munakahat, sains, teknologi dan sebagainya. Al-Quran diturunkan oleh Allah SAW pada 17 Ramadan yang disebut Malam Qadar. Seterusnya, iktibar yang kita dapat daripada nuzul Al-Quran ini ialah sebagai mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran merupakan bukti kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus ia menjadi bukti bahawa Al-Quran bukan firman Allah Subhanahu wa taala. Bukannya ucapan ataupun ciptaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Seterusnya, sebagai sumber hukum dan aturan hidup. Ayat-ayat Al-Quran mengandungi peraturan tentang hukum-hukum siasah negara, sosial, pendidikan, pengadilan, akhlak dan sebagainya. Semua aturan dan hukum ini wajib dijadikan sebagai panduan hidup bagi seluruh kaum muslimin dan umat manusia untuk mengatasi semua permasalahan hidup yang dihadapi. Sekian, itu saja daripada saya. Terima kasih. Awal Muharram atau Ma'al Hijrah. Apa itu Awal Muharram atau Ma'al Hijrah? Awal Muharram atau Ma'al Hijrah merupakan suatu hari yang penting bagi umat Islam kerana menandakan peristiwa penting yang berlaku dalam sejarah Islam, iaitu memperingati penghijrahan Nabi Muhammad SAW, Nabi kita, dari kota Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masihi. Hari Ma'al Hijrah atau Awal Muharram merupakan hari cuti umum di Malaysia. Peristiwa semasa pemerintahan Khalifah Umar bin Al-Khattab merupakan titik tolak perubahan takwim hijrah di mana Khalifah Umar telah mengumpulkan beberapa orang sahabat pada hari Rabu bersamaan 20 Jamadil Akhir tahun 17 Hijrah bagi menentukan tarikh yang patut diambil sebagai permulaan tahun Islam. Dalam pembincangan tersebut, pendapat Ali bin Abi Talib diterima dengan mengemukakan cadangan supaya menjadikan hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah sebagai permulaan tahun Islam, dan mereka juga bersetuju dengan pandangan Uthman menjadikan Muharram sebagai bulan pertama dalam sejarah Islam. Awal Muharram tahun berlakunya hijrah Nabi Muhammad SAW diambil sebagai permulaan tarikh Islam, sekalipun hijrah tidak bermula dan berakhir pada hari itu, kerana sebenarnya hijrah bermula pada akhir bulan Safar dan baginda sampai ke pinggir Madinah pada hari Isnin, kemudian masuk ke Madinah pada hari Jumaat bersamaan 12 Rabiul Awal. Sambutan Ma'al Hijrah disambut sangat baik dan sangat meriah di Malaysia. Awal Muharram atau Ma'al Hijrah, sambutan Awal Muharram di Malaysia. Sambutan Ma'al Hijrah disambut sangat baik dan sangat meriah di Malaysia. Saksikan perayaan Ma'al Hijrah bersamaan 1438 Hijrah, peringkat kebangsaan yang disertai oleh kontingen Jabatan Latihan Khidmat Negara iaitu JLKN dengan bertemakan Ukhuwah Islamiah Asas Penyatuan Ummah di Malaysia, Agro-Exposition Park Sedang, MAIPS pada 2 Oktober 2016 bersamaan hari Ahad.
detik permulaan perkiraan tahun Islam hijrah, perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Atas keyakinan dan iman yang teguh, kaum muhajirin dan ansar bersatu, rela berkorban harta dan nyawa demi menegakkan Islam tercinta. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah membentuk perpaduan. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah membentuk perpaduan. Oleh itu, mari semua kita sambut Ma'al Hijrah, tingkatkan semangat, tegakkan syiar Islam sepanjang zaman. Sambutan Ma'al Hijrah di Malaysia pada tahun 2020 ada sedikit kelainan kerana negara kita telah melanda wabak penyakit COVID-19. Meskipun negara Malaysia dilanda wabak penyakit ini, kita masih lagi meraihkan sambutan Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan bersamaan 1442 Hijri bersamaan 2020 Masihi di Masjid Negara Kuala Lumpur dengan tema kita ialah Ummah Rabbani Negara Harmoni. Keberangkatan tiba yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong kemudian disusuli dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran serta tayangan video khas Ma'al Hijrah. Majlis sambutan Ma'al Hijrah yang diadakan pada 29 Zulhijjah 1441 itu membawa tema Ummah Rabbani Negara Harmoni. Dr. Zulkifli dalam ucapannya berkata, Muslim Rabbani ialah mereka yang berilmu dan mengabdikan diri menerima ketentuan ilahi bersesuaian dengan keadaan negara yang kini mendepani cabaran melawan wabak pandemik COVID-19. Antara atur cara majlis sambutan Ma'al Hijrah tahun ini adalah bacaan doa akhir tahun 1441 Hijri yang disusuli dengan azan maghrib. Kemudian bacaan doa awal tahun 1442 Hijri, bacaan Imam Besar Masjid Negara Ehsan Muhammad Hosni. Turut diadakan adalah solat maghrib berjemaah dan solat sunat hajat.